Okey, baik. Assalamualaikum dan selamat, salam sejahtera, selamat pagi kepada pelajar saya. Okey, hari ini PDPR kita sambung pembelajaran minggu lepas. Okey, itu bab 7, bab saliran. Okey, hari ini kita akan ajar, kita akan sambung, kita akan belajar berkaitan dengan topik 7.3 iaitu boleh tengok di skrin kamu, kepentingan sungai dan tasik di Malaysia. Topik subtopik 7.3 hari ini kita nak belajar berkaitan dengan kepentingan saliran, iaitu kita ambil sungai dan tasik sebagai sumber saliran utama yang terdapat dalam bab 7 iaitu saliran. Kita pergi kepentingan yang pertama ya, pelajar. Kepentingan pertama, kalau kamu tengok di skrin, ataupun kamu boleh rujuk buku teks kamu. Kepentingan yang pertama kita ambil kepentingan sungai. Kepentingan sungai yang pertama, kalau kat sini kamu boleh tengok ada banyak kepentingan. Kita pergi satu persatu kepentingan sungai. Kepentingan sungai yang pertama ialah penjanaan kuasa hidroelektrik. Penjanaan kuasa hidroelektrik. Jana kuasa hidroelektrik ialah pembekal sumber tenaga elektrik yang utama di Malaysia. Maksudnya, tenaga elektrik yang ada di Malaysia adalah diperolehi daripada kuasa hidroelektrik. Bermaksud hidroelektrik adalah kuasa elektrik yang dihasilkan oleh tenaga semula jadi air. Tenaga semula jadi air. Jana kuasa elektrik dapat dibina kerana terdapat sungai-sungai yang beraliran deras. Kita dikurniakan oleh Tuhan, terdapat banyak sungai di negara kita. Di Malaysia terdapat banyak sungai dan sungainya sungai yang beraliran deras. Ini membolehkan negara kita menjana kuasa elektrik menggunakan kuasa hidroelektrik, menggunakan air untuk menjana tenaga elektrik untuk kegunaan seharian kita. Jadi sebagai contoh kat sini dia bagi Empangan Pelagus di Sarawak, Empangan Kenering di Perak. Banyak lagi empangan-empangan atau sungai-sungai yang berperanan menjana kuasa hidroelektrik di Malaysia. Kita pergi kepada pengaliran yang kepentingan yang kedua. Kita pergi kepada kepentingan yang kedua ialah sebagai sumber pengairan. Kepentingan yang kedua. Air sungai menjadi sumber pengairan utama bagi kegiatan pertanian. Seperti penanaman padi. Dia pengairan ni maksudnya, kalau kat sini menjadi sumber air kepada tanaman-tanaman ataupun pertanian-pertanian yang diusahakan di negara kita. Sedia maklum, setiap tanaman memerlukan air untuk membesar, untuk hidup. Jadi, tanaman-tanaman seperti
penanaman padi, okey, memerlukan sumber air yang banyak untuk hidup. Jadi, negara kita mempunyai sumber-sumber air yang banyak, okey, sungai yang banyak. Jadi, dia menjadi faktor, okey, penting dalam penanaman uh, sesuatu tanaman seperti penanaman padi. Okey, contoh kat sini dia bagi Sungai Kuala Muda, okey, dijadikan rancangan pengairan untuk penanaman padi di dataran. Okey, di dataran Kedah, Perlis. Okey, yang membolehkan penanaman padi ditanam sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Okey, boleh tanam sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Sebab apa? Sebab kita mempunyai sumber air yang cukup. Okey, itu adalah kepentingan yang kedua. Okey, kita lihat kepentingan yang ketiga. Kepentingan sungai yang ketiga adalah kegunaan domestik. Okey, ini kepentingan yang ketiga. Pelajar boleh lihat buku teks masing-masing ataupun lihat skrin yang ada dalam video saya buat ni. Okey. Yang pertama, kegunaan domestik bermaksudnya kegunaan harian. Okey. Kegunaan harian manusia ataupun kegunaan kita. Okey. Air sungai dijadikan sebagai sumber air untuk kegunaan domestik. Okey. Kegunaan untuk mandi dan yang paling penting adalah kegunaan untuk minum. Okey, untuk membasuh pakaian, untuk memasak dan sebagainya. Okey, jadi kita memang memerlukan air dan kita sangat bertuah kerana okey, bumi Malaysia kaya dengan sumber air. Okey, berbanding dengan negara-negara yang kekurangan air, dia terpaksa mengimport air daripada negara-negara yang mempunyai banyak air. Okey, contoh negara Singapura, mereka tidak mempunyai pengairan ataupun sumber air yang cukup untuk menampung kegunaan domestik negara mereka. Jadi mereka mengimport, okey, ataupun beli air daripada negara kita. Okey, jadi kita bertuah, kita bersyukur negara kita mempunyai okey, air yang banyak untuk kegunaan domestik. Okey, rakyat ataupun penduduk. Okey, antara sumber air yang membekalkan sumber air kegunaan domestik ialah Sungai Pahang, Sungai Rajang, Sungai Kinabatangan. Okey, banyaklah setiap negeri mempunyai sungai yang berperanan untuk menyalurkan sumber domestik untuk kegunaan harian. Okey, kalau di Pahang dia akan guna di Pahang pula. Okey, di Selangor ni okey, dia akan guna sungai-sungai yang terdapat di Selangor. Kalau di Kelantan, dia akan guna sungai yang terdapat di Kelantan, Sungai Kelantan dan sebagainya. Okey, mereka rawat air sungai tersebut menjadi bersih dan digunakan sebagai sumber ataupun kegunaan domestik. Okey. Kalau kita lihat, okey, sekarang ni air bersih bukan saja pilih air di rumah. Okey, kamu boleh menggunakan air itu dengan selamat. Okey. Kita pergi kepada kepentingan yang ketiga. Yang keempat, sorry. Okey, kepentingan yang keempat. Okey, kepentingan sungai yang keempat ialah menjadi sempadan semula jadi. Yang ni keempat. Okey. Kepentingan sungai yang keempat ialah sempadan semula jadi. Okey, terdapat beberapa batang sungai di Malaysia menjadi sempadan negeri dan sempadan antarabangsa. Okey, maksudnya sungai ini menjadi pemisah untuk sesuatu negeri ataupun lebih besar sesuatu negara. Okey, sebagai contoh kat sini kalau kita lihat, okey, Sungai Bernam. Saya pernah cerita pada kamu, okey. Saya belajar di UPSI, okey. Saya duduk antara
negeri Perak dan Selangor, di mana saya tinggal ataupun menyewa hostel di negeri Selangor dan belajar di UPSI di negeri Perak. Dia dipisahkan oleh Sungai Bernam. Sempadan. Maksudnya setiap hari saya ulang-alik merentas negeri. Uh, Contoh lain, sempadan antarabangsa pula, kalau kita lihat contohnya Sungai Golok. Ialah sempadan antarabangsa antara Malaysia dengan Thailand. Sepanjang Sungai Golok tu, seberang sana Thailand dan sebelah kita ni adalah negara Malaysia. Dan banyaklah tentera-tentera, sebelah sana tentera Thailand dan sebelah sini kita ni tentera Malaysia menjaga sempadan. Di kawasan perairan Sungai Golok. Seterusnya, kepentingan yang keempat adalah sumber protein. Kepentingan yang kelima dah. Kelima, sumber protein. Kita sedia maklum, pelajar sedia maklum, sumber-sumber protein boleh didapati daripada ikan, ketam, udang dan sebagainya. Sumber-sumber ini membekalkan protein kepada kita untuk terus hidup. Maksudnya sumber makanan. Sumber makanan yang terdapat di sungai. Sungai yang membekalkan sumber ikan air tawar seperti ikan lampan, ikan talapia, patin, jelawat dan kelah. Pelbagai jenis ikan ataupun sumber protein lain yang terdapat di sungai. Dan ia juga menjadi sumber ekonomi penduduk yang tinggal di kawasan sungai ataupun tasik untuk menjadah ekonomi melalui penjualan sumber-sumber protein ini seperti menjual ikan, menjual ketam, udang dan sebagainya. Sebagai contoh kat sini, Sungai Kinabatangan, Sungai Beruas dan Sungai Endau. Sungai-sungai ini menjadi sumber protein dan tentu sekali kita terdapat banyak sungai di Malaysia dan banyak ikan-ikan ataupun sumber protein lain yang terdapat di dalam sungai tersebut. Kita pergi kepada kepentingan yang keenam. Pengangkutan dan perhubungan. Ini kepentingan yang keenam. Kepentingan sungai. Beberapa batang sungai di Sarawak dan di Sabah dijadikan perhubungan antara kawasan pedalaman dan bandar. Tidak dinafikan di Borneo, terutama sekali di Sarawak masih lagi menggunakan jalan air ataupun sungai ini sebagai perhubungan utama mereka ke satu kawasan. Mereka menggunakan sungai sebab bentuk muka bumi di sana memerlukan mereka menggunakan sungai. Sungai ini untuk berhubung ke kawasan-kawasan yang mereka tuju. Sebagai contoh, Sungai Rajang dapat dimudiki sehingga ke Kapit di pedalaman Sarawak. Saya mempunyai pengalaman menggunakan bot di sana untuk ke sesuatu tempat ataupun dari kawasan pedalaman ke bandar. Mereka menggunakan bot khas ataupun bot laju ataupun bot ekspres untuk pergi ke sesuatu tempat dengan bayaran tertentulah. Mungkin ada masalah dari segi pembinaan jalan raya dan sebagainya.
memerlukan mereka masih lagi menggunakan air ataupun sungai ni sebagai perhubungan dan pengangkutan utama di sana. Okey. Di Semenanjung pun ada, okey, di kawasan-kawasan yang kawasan sungai, okey, masih lagi menggunakan perhubungan dan okey, pengangkutan. Tetapi tak menyeluruhlah sebab di sini okey, kita di Semenanjung dah banyak jalan-jalan okey, raya ataupun jalan dibina. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kepentingan yang ketujuh iaitu sungai ni menjadi kepentingan sebagai sumber ataupun rekreasi dan pelancongan. Okey, saya fokus kepada pelancongan. Rekreasi dan pelancongan. Okey. Kepentingan sungai yang ketujuh, okey, beberapa batang sungai di Malaysia berarus deras, cetek, jernih, serta sesuai dijadikan tempat kawasan rekreasi. Kalau kita lihat gambar ni, aktiviti meredah sungai di Sungai Kiulu. Maknanya kita ada sungai, kita ada jeram, yang cantik, yang tempat-tempat yang menarik untuk aktiviti pelancong. Daripada Malaysia, daripada luar negara pun datang untuk merasai sendiri keindahan sungai-sungai yang terdapat di Malaysia. Mereka ni menaiki bot untuk merasai sendiri aktiviti tersebut. Sebagai contoh, Sungai Melaka terkenal dengan aktiviti rekreasi river cruise. Manakala Sungai Sedim di Kulim, Sungai Kulu, Tramparuli, Sabah terkenal dengan aktiviti meredah jeram. Ni kan sungai-sungai yang terdapat di hulu yang beraliran deras. Kita dah belajar kan. Peringkat hulu, aliran deras ni menjadi aktiviti menaiki water rafting. Mereka naik water rafting ni. Di manakala contoh yang pertama diberi adalah Sungai Melaka, aktiviti menaiki cruise, river cruise. Maknanya dia naik cruise ataupun kapal yang besar tu, ataupun kapal lah kan, dan mengelilingi Bandar Melaka melalui sungai-sungai yang terdapat di Melaka. Sungai Melaka kan cantik kan, dia keliling bandar tu Sungai Melaka. Siapa yang pernah naik, kita pergi, ada lagi tak? Kita dah habis. Kita ada 7 kepentingan sungai yang terdapat di dalam buku teks kamu. Kita pergi yang pertama tadi. Kepentingan sungai yang pertama, tenaga hidroelektrik. Kedua, sumber pengairan. Yang ketiga, kegunaan domestik. Yang keempat, sempadan semula jadi. Kelima, sumber protein. Keenam, pengangkutan dan perhubungan. Dan ketujuh, sebagai rekreasi dan juga sebagai pelancongan. Kepentingan sungai ni. Kita pergi kepada kepentingan tasik. Sebab tajuk kita 73 kepentingan sungai dan kepentingan tasik. Secara keseluruhannya kepentingan dia tajuk ataupun kepentingan sungai dan tasik ni sebenarnya sama, cuma contohnya je berbeza. Sebagai contoh, kepentingan pertama tasik dia bagi domestik. Ada juga dalam kepentingan sungai. Pelancongan juga ada, dalam hidroelektrik juga ada. Tapi contohnya atau penerangannya berlainan lah. Sebab ini diberi kepentingan tasik. Kepentingan tasik yang pertama, kalau kita lihat kat sini adalah membekalkan sumber air untuk kegunaan harian penduduk setempat. Ini kepentingan pertama. Sebagai contoh, penduduk setempat di kawasan Tasik Bera di Pahang. Tasik yang paling besar
di Malaysia ataupun tasik semula jadi terbesar di Malaysia, Tasik Bera, menyalurkan air dari tasik ke sungai untuk kegunaan domestik harian mereka. Okey, penduduk di kawasan Tasik Bera tu dia ambil air di kawasan ataupun di Tasik Bera untuk kegunaan domestik. Mereka buat masak, minum, okey, mandi, basuh baju dan sebagainya menggunakan air di tasik tersebut. Okey. Tu contohlah. Okey, banyak tasik-tasik yang besar, yang utama menjadi kegunaan domestik. Okey, kita pergi yang kedua. Okey, kita pergi ke sebelah kanan lah. Okey. Okey, penjanaan kuasa hidroelektrik. Okey. Seperti yang saya terangkan di sungai tadi, okey, kepentingan tenaga hidroelektrik, okey, untuk membekalkan tenaga elektrik. Okey, menggunakan kuasa, okey, kuasa air ataupun kuasa semula jadi air untuk menjana satu tenaga elektrik untuk kegunaan kita semua. Kalau tak ada elektrik, kita tak boleh menggunakan banyak peralatan-peralatan yang menggunakan elektrik, termasuk kipas, okey, dan sebagainya. Okey, jadi tasik dan sungai ni menjadi tapak untuk menjana kuasa hidroelektrik kerana tasik mempunyai takungan air yang banyak. Okey, sedia maklum untuk menghasilkan tenaga hidroelektrik, okey, dia memerlukan air yang banyak, air yang deras, okey, aliran air yang deras untuk menggerakkan turbin tu, okey, dan menghasilkan tenaga elektrik. Okey, sebagai contoh empangan temago, empangan murum, okey, empangan kenyir. Okey, tasik kenyir, empangan kenyir ni di tasik kenyir adalah merupakan uh, tasik buatan manusia yang paling besar di Malaysia. Okey, di Malaysia. Tapi sekarang ni tasik di Sarawak, okey, telah siap dan menjadi tasik paling besar dan membekalkan tenaga hidroelektrik, okey, untuk negeri Sarawak dan juga negeri-negeri di semenanjung Malaysia. Okey, kita pergi kepada kepentingan yang ketiga. Okey, pelajar boleh lihat kat sini. Okey. Okey, kepentingan yang ketiga ialah sebagai rekreasi dan pelancongan. Okey, sumber rekreasi dan pelancongan seperti juga dengan sungai. Okey, tasik-tasik ini menjadi okey, tempat rekreasi dan pelancongan di Malaysia. Okey, banyaklah. Contohnya tasik Chini. Macam saya cerita terjadinya tasik Chini ni ada cerita dongeng dia. Kan? Dua naga berperang, bergaduh dan menjadi tasik Chini. Okey, Tasik Bera pula tasik terbesar semula jadi di Malaysia. Tasik Kenyir, tasik terbesar di Semenanjung. Okey, tasik buatan manusia. Banyak aktiviti-aktiviti riadah, rekreasi dan pelancongan kat sini. Okey, orang datang untuk melihat tasik-tasik yang besar ni. Okey, boleh buat aktiviti memancing dan sebagainya kat situ. Kan? Okey. Kalau tasik-tasik yang kecil yang terdapat di bandar juga menjadi tempat rekreasi riadah, okey, penduduk di kawasan tersebut. Contohnya Tasik Titiwangsa, Tasik Putrajaya dan paling dekat dengan kita adalah Tasik Seksyen 7. Kan? Kalau kamu tengok setiap hari Minggu ataupun hari-hari biasa, kalau kita tengok hari Minggu ramai kat situ. Okey, keluarga keluar beriadah, berrekreasi. Okey, ada yang berjoging dan sebagainya. Okey, itu menjadi sumber kepada rekreasi dan menjadi kepentingan yang ketiga. Okey, untuk tasik.
Okey, kita pergi kepentingan yang keempat yang ada dalam buku teks kamu, iaitu menjadi sumber protein. Okey, seperti juga dengan sungai, tasik juga membekalkan ikan air tawar kepada penduduk setempat. Okey, banyak sangat ikan yang terdapat di tasik. Okey, terutama sekali tasik-tasik semula jadi yang terdapat di negara kita. Okey, tasik yang besar, tentu sekali terdapat banyak ikan ataupun sumber-sumber protein yang lain, dalam tasik tersebut. Okey, keadaan habitat semula jadi tasik yang masih terpelihara membolehkan pembiakan pelbagai jenis ikan air tawar dapat dijalankan dan penduduk yang berada di sekitar tersebut, okey, menjadikan tasik ni sebagai sumber protein dan juga sumber ekonomi mereka, okey, dalam kegiatan harian. Sebagai contoh tasik kaya dengan sumber spesies ikan air tawar, seperti ikan bau, ikan haruan, ikan lapan dan sebarau. Sebarau. Okey. Itu adalah contoh-contohlah banyak spesies ikan, yang terdapat di tasik-tasik di Malaysia. Okey, 4 kepentingan kita, lihat balik. Kepentingan tasik yang pertama adalah kegunaan domestik. Yang kedua, sumber hidroelektrik ataupun sumber elektrik kepada penduduk, menjadi tempat rekreasi dan pelancongan, dan yang keempat adalah sumber protein. Okey. Itu saja untuk 7.3. Saya harap kamu memahami apa yang saya sampaikan. Senang saja. Kepentingan ni apa kegunaan sungai dan tasik di Malaysia. Jadi saya akan bagi tugasan latihan dan kamu akan buat nota, kepentingan sungai dan tasik yang saya telah ajar pada sesi kali ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terima kasih dan Assalamualaikum.